الحمد لله العزيز الغفار عالم الجهر والإسرار يداول الأيام بين الناس يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير عباد الله في صومه وخيرهم حال الإفطار بين لأمته الطريق وأحسن لهم المسار فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala kerana kita sudah pun berada di permulaan atau berada pada minggu pertama pada bulan Ramadan yang barakah ini, dan menjadi hari Jumaat yang kedua di dalam bulan Ramadan. Maka sama-samalah kita berwasiat di kalangan kita supaya bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana barang sesiapa yang bertakwa pada Allah maka dia akan dihimpun, dia akan dicapak ataupun disenarai di dalam golongan orang-orang yang paling mulia. Dan Allah taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang sesiapa yang senantiasa bertakwanya kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi bukanya jalan yang lebih mudah. Allah Ta'ala akan memberi petunjuk dan jalannya, dan Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki daripada perkara yang dia tidak kiranya. Hadirin Jumaat dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah, dan bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan memberi penerangan supaya kita menjadi ikutan dan uswah di dalam kehidupan kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Umat Islam di seluruh dunia menerima kedatangan Ramadan dengan berbagai-bagai corak dan bentuknya, dan lebih-lebih lagi hubungan mereka dengan kitabullah, kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita mendapati perhimpunan umat-umat Islam di seluruh dunia ini, mereka berhimpun dalam bentuk yang hebat, dalam keadaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain ataupun bulan selain daripada bulan Ramadan. Mereka berhimpun di dalam upacara salat tarawih ataupun upacara membaca dan mendengar Al-Quran dengan hati yang tunduk dan patuh, serta institut ataupun dengar dan perhatinya, supaya sama-sama membimbingkan hati-hati mereka. Kita mendapati dan lihat di dalam akhbar-akhbar atau berita bahawasanya pada tahun ini di negara Amerika, di New York, Mahanaka New York yang dinamakan Times Square adalah di antara tempat yang paling besar dan hebatnya di negara Amerika Syarikat. Maka di Times Square tahun ini menjadi tahun yang kedua yang orang-orang Islam, para mukminun dan orang Islam di sana mengadakan upacara iftar berjamaah dan mengadakan salatut tarawih di tengah-tengah hati atau lubuk negara terbesar dalam dunia, iaitu Amerika. Negara yang mereka sangat bencinya terhadap Islam, tetapi di tengah hati mereka ada golongan umat Islam yang berhimpun untuk meninggikan suara Allah Subhanahu wa taala, dan suara Al-Quran dibaca di setiap pelosok
dunia ini, terutamanya di hati, lubuk hati negara Eropah ataupun negara Amerika Syarikat. Dan kita mendapati berita bahawasanya di negara London atau negara England, beberapa nadi, beberapa samosan bola yang yang banyak umat Islam seluruh dunia ini mengikuti perlombaan bola-bola Premier League dan sebagainya. Beberapa nadi atau beberapa samosan itu membuka padang-padang mereka untuk menerima dan membuat upacara pembukaan puasa serta salatut tarawih, didengari suara Al-Quran di dalam pada bola mereka. Ini menandakan bahwasanya Islam sudah tersebar dan Islam menjadi agama yang sudah menjadi agama yang penting yang ramai di kalangan manusia di permukaan bumi ini menganutinya, sehingga para padri, bat luang dan orang-orang yang buat kajian tentang agama, mereka khawatir tentang cepatnya menjeraknya Islam terhadap negara-negara mereka, terutamanya negara Eropah dan negara Amerika Syarikat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengerti dan memahami bahwasanya bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka apakah hubungan kita dengan Al-Quranul Karim? Utbah Ibn Rabi'ah, seorang pembesar Quraisy, datang menemui Nabi SAW untuk memberi tawaran supaya Rasulullah memerhati atau berhenti daripada dakwah membawa qiraat. Dia membentang terhadap Nabi, jikalau mau harta, kekayaan ataupun perempuan yang comel, yang cantik, maka mereka akan sedia dan mencarinya terhadap Nabi SAW. Tetapi apabila dia sudah bercakap dan memberi cadangan kepada Nabi SAW, maka Nabi pun tanya kepada Abul Walid, dikenali dengan Abul Walid, "Afaragta ya Abul Walid? Adakah engkau sudah habis kecek wahai Abul Walid?" Maka jawabnya, "Na'am." Qala fasma' minni. Kalau lagi tu mengkecek aku dengar, sekarang mu dengarlah apa yang aku nak kecek, nak rayak padamu. Nabi SAW membaca, "Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun." Surah Fussilat. Dan dia pun perhati dan dengar bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW, sehingga dia letakkan tangan di belakangnya, duk gatal dengan tangan dan sekong tangan di belakang dia, sehingga sampai habisnya bacaan Nabi SAW. Dan dia pun kembalilah menemui kaum Quraisy dan berkatanya setengah mereka, "Sudah datang dah Abul Walid, tetapi kita tengok muka dia berubah, tak serupa dengan muka masa dia nak pergi menemui Muhammad. Masa nak pergi menemui Muhammad dengan muka yang marah dan muka yang penuh semangat untuk nak harap kata Nabi nak berhenti daripada dakwah qiraat. Tetapi apabila dia kembali menemui kita, berubah muka dia jadi pucat." Kemudian apabila bertemu dengan kaumnya, dia mengatakan, mereka menanya, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Apa yang mendapat, apa khabar, berita mungkin jumpa dengan Muhammad? Qala wara'i anni wallahi ma sami'tu qawlan mithlahu qat. Demi Allah, sebenarnya aku tidak pernah mendengar suatu perkataan yang seperti ini walaupun sekalipun. Bukan perkataan ini bukanlah dia tu syair, dan bukanlah sahih, dan bukanlah datang daripada ahli-ahli tukar sahih. Wahai ma'syara Quraisy, ati'uni, ikutlah aku dan jadikanlah aku dengannya. Khallu, tinggallah dia, wahai tinggalkanlah di antara ini lelaki iaitu Muhammad dan di antara apa yang dia bawa. Maka sesungguhnya dia membawa suatu berita yang besar yang tak pernah dibawa oleh orang-orang yang sebelumnya. Karena ini adalah kitabullah, karena apa yang dibawa oleh Nabi adalah kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baik perkataan. Allahu nazzal ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Allah Ta'ala menurunkan secomel-comel perkataan, kitaban, secomel-comel perkataan yang perlu kita
mempelajari dan baca serta usaha memahami isi kandungannya. Dan juga Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik kisah, cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Al-Quran mengandungi secomel-comel kisah yang kami cerita atau wahyukan kepada engkau hadzal Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun keadaan kamu sebelum ini daripada kalangan orang-orang yang lalai. Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala sekiranya diturunnya di atas bukit, nescaya kita akan lihat bukit itu akan runtuh takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapakah hati kita ini menjadi keras daripada bukit bukau ataupun batu. Hati manusia kerasnya di depan kitab Allah, dan kadang-kala kita hanya membaca Al-Quran tidak lebih daripada tekak sahaja, ataupun kita banyak ketawa dan kita hanya sedikit sahaja menangis tentang Al-Quranul Karim. Adakah kita pernah membaca afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun? Adakah engkau daripada ini perkataan engkau merasa heran dan engkau banyak ketawa dan tiada engkau menangis? Telah bacalah oleh Ja'far ibn Abu Talib radhiyallahu taala anhu Quran ini daripada surah Maryam di depan seorang raja Najasyi. Maka tetapi seorang raja Najasyi itu adalah orang yang beragama Nasrani. Apabila dibacanya, apabila dia mendengari bacaan surah Maryam, maka mengalirlah air matanya sehingga Allah Ta'ala menurunnya. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i ma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau akan lihat di mata-mata mereka itu pengaliran daripada air matanya, kerana mereka mengetahui daripada kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini jadikanlah sebagai bulan Al-Quran, dan bulan yang kita senantiasa berqiyam ataupun tarawih, yang dapat membersihkan hati kita. Kerana umat Islam ini sangat suka kepada menghidupkan malam-malam di masjid mereka, dan mereka mendekati hati mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Lebih lagi di rantau kawasan kita ini, kebanyakan masjid-masjid dihiaskan, dan kebanyakan masjid juga dihiaskan dengan keadaan hawa angin dingin. Banyak masjid-masjid yang telah pelekatnya dengan air condition, dan untuk nak memberi keselesaan terhadap makmum ataupun orang kampung, supaya mereka menghadiri salatul jamaah dan menghadiri dalam upacara semaya tarawih. Kerana kita sedia maklum pada tahun ni, bulan ni adalah di antara bulan panah. Bulan yang 4 ni, bulan nak masuk bulan 4, bulan panah. Setengah-setengah masjid panah nak semaya tarawih, tak siapa setengah jet dah pakat mengeluh panahnya. Maka ramai beberapa buah masjid dah usahanya orang kampung pakat beli air, dah bubuh jadi sejuk. Apabila ada air dah buka air sejuk dah masjid. Tak ada dah alasan, tak ada azar kata panah weh, tak kuasa nak berdiri, panahnya peluhnya. Kipas angin tak padas, butir beli 2, 3 sampai 10 butir dalam masjid, berpuluh-puluh butir dalam masjid, tak padas panah. Tapi sekarang alhamdulillah, kebanyakan kita pergi sejid-sejid, sehingga sejid besar-besar sendiri pun mereka pelekat dengan untuk nak menghidupkan malam-malam dengan baca Al-Quran, untuk nak hati kita tenang, jiwa kita khasyuk di dalam mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan lebih lagi, setengah-setengah masjid bawa mari tutup imam daripada negara luar dan sebagainya, yang suara mereka sedap dan sebagainya, untuk mengimamin kita untuk mencapai kepada matlamat yang terbesar pada bulan ini,
iaitu Al-Quranul Karim. Sama ada baca sama ada kita sendiri baca, sama ada kita dengar dalam semaya tarawih, sama ada kita usaha mudarasah ataupun penderah Quran dan majlis-majlis Quran, halaqah-halaqah Quran di dalam bulan Ramadan ini. Dan yang paling paling pelik sekali, apabila didengari tentang ayat-ayat seksa Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang janji tentang seksa dan balas seksa, kita tidak terasa gerung dan takut. Dan kadang-kala ada ayat-ayat yang Allah Taala menggesa, dan ayat al-wa'd ataupun berita gembira, kita tidak berasa gemar kerana kita tidak usaha supaya nak memahamikan Quranul Karim. Maka marilah kita sama-sama mengambilkan kesempatan bulan Ramadan ini supaya kita ada hubungan yang lebih rapat dengan Al-Quranul Karim. Sehingga di kalangan jin juga, apabila mereka mendengar Al-Quran, maka lembutnya hati mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita, tatkala mereka ini datang satu gelombongan dan mendengar bacaan Nabi SAW Al-Quran, mereka klik jumpa dengan golongan di atas kaum dia. Mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi. Wahai kaum kami, wahai keluarga kami atau kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan satu kitab yang diturunkan selepas daripada Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di depan kita, yahdi ilal haq, dan kitab itu membawa hidayah kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum aku, ajibu da'i Allah, terimalah kamu panggil Allah Ta'ala, wa aminu bihi, dan beriman dengannya, yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya Allah Ta'ala mengampuni daripada dosa kamu dan memberi balasan kamu atau menjauhkan kamu min adzabin alim, daripada azab yang paling pedih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hati kita ini, apabila kita lalai daripada mengingati Allah, lalainya daripada baca Al-Quran, maka hati kita menjadi keras. Dan apabila kerasnya hati kita, maka dia jauh daripada sudut untuk nak bertadabbur dan khasyuk dan memahami Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah tidak kamu tadabbur, memerhati, memahami isi kandungan Al-Quran, ataupun di atas hati kamu itu ada penutup ataupun ada kunci? Mintalah jauh daripada Allah Ta'ala, daripada hati yang keras dan lalainya daripada Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada bulan yang barakat yang mulia ini, marilah sama-sama kita senantiasa segera dengan melakukan amalan-amalan yang amal-amal salih. Walaupun sudah lepas kita hampir 9 hari bulan Ramadan, tetapi kita masih lagi ada peluang, dah 20 hari lebih lagi ada peluang untuk kita menampung apa kekosongan atau kekurangan kita daripada permulaan Ramadan ini. Dan terimalah kedatangan Ramadan dengan hati yang gembira dan suka, kerana itu adalah fadlullah wa rahmatih, kelebihan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sama sekali kita merasai jemu dan merasai serabut apabila datangnya bulan ini.
Kerana bulan ini bukan bulan untuk kita buat main-main, bukan bulan untuk kita duduk saja, bahkan menjadi bulan untuk kita gemar dan berlomba untuk melakukan kebaikan. Kerana bulan ini dia datangnya hanya sebulan dan hanya beberapa hari, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut ayyamin ma'dudat, hanya beberapa ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari sahaja yang kita boleh dibilang dengan anak jari kita, dan dia akan pergi di hari ini seminggu, dan minggu depan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, maka sudah habisnya bulan Ramadan. Dan apakah hubungan kita dengan Al-Quran? Sekarang kita tanyalah kita baru duduk juh berapa kita baca Quran, ataupun kita sudah ikuti dengan semaya tarawih setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz. Adakah kita sudah sampai kepada juz yang 9? Malam ni siapa dah ke juz yang 10? Ataupun kita baca sendiri, siapa dah pergi juz 10? Kalau tak siapa lagi dalam minggu ni, cepatlah kita wida juga khatam bersama dengan Tok Imam, wida juga khatam kita sekali habis sekurang-kurangnya. Walaupun sebenarnya salafus salih dan umat-umat yang terdahulu, para ulama as-salih yang terdahulu, mereka meninggal segala amalan mereka dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Imam Malik, Imam Darul Hadis, imam yang mengajar hadis Muwatta dalam Masjid Nabawi, senantiasa majlis dia ni mengajar hadis tak pernah berhenti. Tetapi apabila sampainya bulan Ramadan, dia meninggalkan majlis hadis dan dia menghadap kepada Al-Quranul Karim. Itulah para ulama yang kita kagum tentang perbuatan mereka. Adakah mereka ini dapat melakukan perbuatan yang kita merasai lemahnya terhadap mereka? Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dengan Al-Quran pada bulan Ramadan, dia dapat khatamnya sampai 60 kali, 30 di waktu siang hari dan 30 kali di waktu malam hari. Ini menjadi satu perkara menanda kebesaran Al-Quranul Karim pada bulan ini. Maka marilah kita sama-sama usaha supaya kita menjadi umat yang senantiasa dapat hubungi rapat kita dengan Al-Quranul Karim, walaupun kita dah kuat pada bulan Ramadan. Dan jangan terlupa juga kita pada bulan-bulan yang lain. Ramadan ini sebagai musim untuk kita nak latih diri supaya kita akan hidup selepas Ramadan lagi 11 bulan dengan berbagai-bagai amalan yang kita boleh buat pada bulan Ramadan. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai detik permulaan supaya menghidupkan segala kebaikan yang kita buat terhadap bulan-bulan selepas pada Ramadan ini. Kerana Ramadan, Tuhan pada bulan Ramadan ialah Tuhan kepada sekalian bulannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لكل بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.